Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan satu perkara yang amat penting, iaitu perkara yang dinantikan oleh ramai orang berkenaan dengan serbuan Swatch. Serbuan Swatch bukan soal warna tapi isu LGBT, itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, serbuan pihak berkuasa ke atas kedai Swatch baru-baru ini. Baru-baru ini bukanlah mengenai warna jam tangan yang dijual di kedai berkenaan. Sebaliknya berkaitan dengan isu lesbian, gay, bisexuals dan transgender atau LGBT. Bagaimanapun, Anwar berkata dia tidak mempunyai butiran mengenai kes itu dan menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan penjelasan. Katanya, biar KDN menjelaskan kerana saya tidak mempunyai butiran lanjut. Tambahnya lagi, kecuali fakta bahawa ia bukan mengenai isu warna, tapi isu bahawa ia mewakili atau lambang kepada LGBT. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pemberita selepas beliau menghadiri perayaan Islam Selangor di Shah Alam pada hari ini. Perdana Menteri diminta untuk mengulas serbuan terhadap satu kedai, iaitu kedai Swatch, kerana mempamerkan koleksi Pride di seluruh negara yang berlaku pada 13 Mei dan 14 Mei tahun lalu. Koleksi jam yang dirampas itu terdiri daripada pelbagai warna pelangi, simbol yang diterima pakai oleh komuniti LGBT. Dalam perkembangan yang berkaitan, kumpulan Swatch berkata firma itu kecewa dan prihatin dengan rampasan jam tangan berwarna pelangi yang meraihkan hak lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi, pada saya senang saja. Kita ikut undang-undang di Malaysia. Undang-undang di Malaysia. Ada banyak color lain lagi. Ada banyak color lain lagi yang boleh dibuat. Jadi buat sajalah color itu. Jadi satu lagi, ya ada banyak cara lain lagi untuk berjual berniaga di Malaysia. Jadi kalau pasal color saja pun tak payahlah nak bising. Tenang je. Jadi ikut undang-undang yang ada di Malaysia. Katanya, kami lantang mencabar bahawa koleksi jam tangan kami yang menggunakan warna pelangi dan membawa mesej keamanan serta kasih sayang boleh mendatangkan bahaya kepada siapa saja. Itu kata Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat itu, Nick Hayek, pada satu kenyataan di Reuters. Jadi, walaupun begitu dia kata dia lantang, tapi pada saya, Undang-Undang Malaysia tidak ada yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Malaysia. Jangan persoalkanlah. Kalau tidak suka dengan undang-undang yang ada di Malaysia, ikut. Mesti ikut undang-undang yang ada di Malaysia. Dilaporkan bahawa pegawai KDN menyerbu kedai Swatch di Pavilion Kuala Lumpur, Wan Utama, Sunway Pyramid, Setia City Mall, Mid Valley, Mega Mall, South Key, Sunway Putra Mall, Sogo KL, Queens Bay, Fahrenheit 88 dan Suria Sabah. Selanjutnya, 5 lagi kedai Swatch diberi amaran, iaitu KTCC Terengganu, Aeon KB, Aman Central di Kedah, City Square dan Viva City di Kuching. Jam tangan koleksi Pride membuat jam tangan pembuat jam tangan koleksi Pride, pembuat jam tangan Switzerland itu dicipta untuk meraihkan pergerakan Pride dan membawa mesej kesamarataan dan kepelbagaian. Warna-warni pelangi melambangkan pergerakan LGBT yang menyokong hak-hak mereka yang tergolong di dalam golongan itu. Syarikat itu berkata ia akan mengambil tindakan undang-undang
untuk mendapatkan semula jam tangan tersebut. Okey, kalau mau ambil saya rasa boleh, tapi jangan jual lagi. Mungkin boleh lah. Mungkin KDN boleh berikan semula jam tangan itu, tapi jangan jual lagi. Di Malaysia tidak mengiktiraf ataupun tidak dibenarkanlah LGBT ini, ya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Anak Muhyiddin Yassin kali ini pula dikaitkan dengan seorang yang telah pun didakwa oleh SPRM. Datuk Roy, pegawai SPRM, didakwa atas kesalahan yang berkaitan dengan anak Muhyiddin Yassin. Seorang ahli perniagaan dikenali sebagai Datuk Roy dan seorang lagi pegawai SPRM dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur pada pagi ini, iaitu pada 25 hari bulan yang lalu, atas dakwaan atas dua pertuduhan rasuah yang melibatkan dakwaan dorongan supaya anak bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mak Yassin tidak direman, Suruhanjaya anti rasuah itu. Kali ini lebih dahsyat. Datuk Roy yang namanya sebenarnya ialah Muhammad Hussein Muhammad Nasir dan Muhammad Rashidi Muhammad Said membuat pengakuan tidak bersalah dan meminta untuk dibicarakan terhadap pertuduhan mahkamah itu. Beliau didakwa bersama-sama secara rasuah telah meminta rasuah untuk diri mereka atau bagi mana-mana orang lain untuk satu suapan wang tunai berjumlah RM400,000 Malaysia daripada Siti Dalena Berhan. Siti Dalena Berhan yang berusia 47 tahun sebagai dorongan untuk tidak menahan reman Fakhri Yassin Mahyadin semasa siasatan pihak SPRM. Difahamkan Fakhri Yassin tidak pernah ditahan oleh SPRM. Tapi saya fikir kalau memang betul-betul Fakhri Yassin Mahyadin ini ada kes yang boleh disiasat, dia tak akan boleh lari ke mana-mana. Dia tak akan dapat bersembunyi ke mana-mana. Dia tak akan dapat untuk sentiasa selamat kerana SPRM pasti tahu juga akhirnya. Pertama. Kedua, Tuhan pasti tunjuk juga bukti. Ketiga, kalau menang di dunia pun dapat sembunyi di dunia, macam mana nak sembunyi di akhirat nanti? Sama juga. Satu pertuduhan didakwa meminta wang tunai RM400,000, manakala pertuduhan kedua disebut menerima RM240,000. Ini hampir 1 juta ni. Wow, boleh jadi kaya ni. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di 2 restoran berasingan di Kuala Lumpur di antara 5 dan 6 Mac pada tahun ini. Jika sabit kesalahan bagi mana-mana 2 pertuduhan di bawah Seksyen 16A-A Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama, maka Hussein 53 dan Rashidi 42 boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun. Denda tidak kurang 5 kali ganda nilai sopan dengan kesalahan atau RM10,000, mana yang lebih tinggi. Hakim Azura Alwi kemudian membenarkan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session lain di Kuala Lumpur dengan Hussein dijangka menghadapi satu lagi pertuduhan. Pada 13 Mac, Datuk Roy ditahan selepas menyerah diri kepada SPRM selepas dia dikehendaki untuk membantu siasatan bagi kes skim Jana Wibawa. Dia kemudian dikenakan perintah reman beberapa kali oleh Mahkamah Magistrate.
Pihak berkuasa setakat ini sudah pun mendakwa 3 ahli politik termasuk bekas Perdana Menteri Mahyadin Mat Yassin dan bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Muanjan berhubung dengan skim Jana Wibawa. Skim Jana Wibawa asalnya dilancarkan kerajaan pada tahun 2020 sebagai satu cara untuk membantu kontraktor Bumi Putra yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Malangnya apa yang dilakukan kita semua tahu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.